Tumbuhan ini bila ditanam secara berbaris menjadikan dia sebagai satu pemandangan landscape yang menarik. Tetapi ramai yang tak tahu dengan daun yang panjang-panjang, tirus serta tebal seperti berai, sekali pandang macam pokok keladi dan juga pokok pandan. Namanya gah, memang nama dia seperti bernilai. Itulah dia yang Pak Dan nak ceritakan pada kali ini. Tumbuhan yang kini menjadi sebutan ramai, tetapi banyak khasiatnya. Gunakan daun dia. Ada juga satu lagi spesies yang berbunga seperti lili labah-labah ini. Jadi ini pun bermanfaat kepada tubuh badan dan khasiat yang digunakan oleh orang-orang dahulu. Inilah dia tumbuhan yang begitu unik dengan daun yang panjang-panjang, agak lebar, digunakan dengan pelbagai cara oleh orang-orang dulu secara alternatif perubatan. Kita congkel rahsia khasiat herba ini. Bila waktu hujan, dia subur. Ini dia yang digunakan oleh orang-orang terdahulu. Mendengar nama tumbuhan ini seperti logam. Logam yang berharga yang Allah ciptakan untuk kegunaan manusia juga haiwan. Inilah dia tembaga suasa. Sebelah saya ni tembaga suasa. Kalau kita perhatikan dalam musim hujan ni, daun dia tirus panjang dan dia berair. Ini adalah spesies yang berwarna hijau muda, tetapi mempunyai daun yang boleh mencecah hingga 6-7 kaki. Inilah dia tembaga suasa yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu di dalam terapi alternatif tradisional. Tembaga suasa ataupun ada yang sebut pokok melong. Unik kan? Nama secara tradisional melong ataupun tembaga suasa. Inilah dia herba yang digunakan oleh orang-orang dahulu dalam alternatif perubatan tradisional. Melong ataupun tembaga suasa. Kalau kita perhatikan fizikal pokok ni, dia memang panjang. Sekali mirip macam daun pandan pun dia. Tetapi ada satu lagi spesies bunga bakong tu pun adalah spesies kepada tembaga suasa, iaitu bunga lili putih. Ini adalah daun yang pandak petik. Perhatikan warna hijau muda. Tapi orang-orang dahulu dia hiris-hiris buat masakan sup. Memang daun ni sedap sebab dia ni berair, jenis berair. Ini digunakan oleh orang-orang dulu dalam masakan sebagai sup. Orang Tionghoa panggil pokok ni melong. Segelintir orang Tionghoa panggil pokok melong. Tetapi bagi masyarakat Melayu, gelar pokok ni tembaga suasa. Itulah dia pokok yang tumbuh di semak-semak di kawasan berair, tetapi sekarang menjadi satu kegemaran untuk landscape di kawasan rumah dan juga di taman-taman botani dan juga di kawasan-kawasan landscape yang besar. Inilah dia melong ataupun pokok tembaga suasa. Apa menggunakan pokok tembaga suasa ataupun daun tembaga suasa di dalam terapi perubatan alternatif tradisional, iaitu kepada mereka yang dalam pantang, kalau sakit-sakit pinggang, dan juga kepada ibu-ibu yang menyusukan anak, ada masalah pembengkakan susu ataupun masalah pada payu. Diambil daun ni lebih kepada tuam kepada ibu-ibu dalam pantang, masalah bengkak susu. Digunakan oleh orang-orang dahulu, terutama bidan-bidan, dilayurkan untuk dituam, dituam kepada kawasan susu, untuk mengurangkan bengkak susu. Itulah dia antara istimewanya pokok tembaga suasa ataupun pokok melong. Ada spesies satu lagi, iaitu bunga lili ataupun bunga bakong ataupun bunga balong. Itulah dia antara tumbuhan yang ada di sekeliling rumah kita yang kita perlu manfaatkan di dalam terapi alternatif tradisional. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Di tengah daun ni batangnya tidaklah keras, tetapi kalau untuk dalam masakan memang diambil, dihiris-hiris-hiris
kemudian dimasukkan dalam masakan untuk buat sayur lemak ataupun sup. Itu yang Pak Ndak pernah tahulah, terutama pada kaum Tionghoa suka pada pokok tembaga suasa ataupun melong. Ini boleh digunakan dalam masakan, terutama sekali kepada bunga lili yang bunganya warna putih, itu pun keluarga tembaga suasa. Tembaga suasa bersama Pak Ndak pencetus guna herba. Manfaatkan herba anda yang ada di sekeliling rumah. Kita akan dapat khasiatnya apabila kita mengamalkannya. Jadikan sebagai dekor di rumah anda. Inilah dia tembaga suasa. Petik herbs, petik bersama Pak Ndak pencetus guna herba. Jangan lupa subscribe, like dan share tembaga suasa. Akan ada lagi penceritaan herba-herba yang digunakan oleh orang-orang dahulu. Ada dulu, ada sekarang. Barulah generasi tahu khazanah herba-herba Malaysia.